Good morning, everyone. Welcome to English class with teacher Monera. Hi, students. How are you doing today? I hope you are having a fantastic day. Stay safe. Our lesson for today is we are going to learn about civic responsibility. My school, my home. Sekolah saya, rumah saya. Ataupun sekolahku, rumahku. Okay, our today's discussion is we are going to talk about how to keep our school clean. Okay, macam mana kita nak pastikan sekolah kita bersih. Okay, why we should keep our school clean? Kenapa kita kena pastikan sekolah kita bersih? Kenapa? Okay. Kita kena pastikan sekolah kita bersih agar kita selesa untuk belajar. Okay, apabila kita berada di dalam suasana yang bersih, keadaan yang bersih, semuanya akan menjadi baik. Contoh dia, awak selesa ke kalau duduk dalam kelas tu penuh dengan sampah. Lepas tu tong sampah tu dah penuh, lepas tu dia bau pula tu sakit hidung. Awak selesa tak nak belajar dalam kelas gitu? Itu contoh. Itulah maksudnya kalau kita berada di kawasan yang bersih, kita pun akan menjadi selesa. Selesa untuk buat apa? Masa tu kita buat apa? Belajar. Okay. Now, there are many ways to keep our school clean. Okay, banyak cara dia untuk pastikan sekolah kita bersih. We can clean our school by, kita boleh bersihkan sekolah kita dengan, contoh nombor 1, clean the board. Bersihkan papan hitam ataupun bersihkan papan putih. Seterusnya, we can clean our school by sweep the floor. Sapu lantai. Kalau kita tengok dekat kelas kita, mesti ada jadual bertugas. Sesiapa yang bertugas pada hari berkenaan kenalah menyapu sampah dan memastikan kelas berada dalam keadaan yang bersih. Seterusnya, arrange the chair. Susun kerusi. Siapa yang mari awal, dia pula bertugas time tu, hari tu, dia boleh tolong susun kerusi dan meja kawan dia. Pastikan kerusi dan meja berada dalam keadaan yang teratur dan tersusun. Barulah cantik dan sedap mata memandang. Selain itu, kita juga boleh paste the posters ataupun menampal poster ataupun apa-apa info yang berkaitan dengan kelas. Benda ni boleh dilakukan ketika kita melakukan aktiviti menceriakan kelas. Bila kita menceriakan kelas, macam-macam kita nak tapet atas dinding tu. Poster lah, gambar lah, huruf-huruf lah, apa-apa sahaja yang boleh mencantikkan dan juga menceriakan kelas. Seterusnya, pick up the rubbish. Kutip sampah. Kalau kita jalan-jalan pergi kantin, tiba-tiba tepi longkang tu kita nampak ada botol air kosong. Yang orang buang tak masuk dalam tong sampah. Kita pun bolehlah tolong kutip, buang dalam tong sampah. Next. Arrange the books. Susun buku. Biasanya dalam kelas, dekat belakang, dekat rak tu, ada kan buku yang budak-budak tinggal. Ataupun buku ngaji tu. So, untuk mencantikkan lagi dan menyedapkan lagi mata memandang, kita bolehlah tolong kemas buku tu biar teratur dan tersusun. Sebab apa? Sebab nanti kalau nak guna, kita senang nak ambil. Seterusnya, flush the toilet. Ni paling penting. Kalau kita pergi toilet, kita kenalah flush. Jangan lepas sudah guna, kita biar je gitu. Lepas tu orang nak guna seterusnya, gelinya. Cuba bayangkan kalau awak lah orang yang nak guna seterusnya tu. Tak suka kan? Oleh itu, kita kenalah selalu flush the toilet after we use it. Now,
Seterusnya dan akhir sekali ialah clean the toilet. Okey, biasanya benda ni kita tak buat lah. Biasanya ni pekerja kebersihan yang buat. Okey. Jadinya untuk memastikan tetapi untuk meringankan kerja para pekerja, kita bolehlah, contoh dia tadilah flush the toilet. Jangan biar gitu je. Flush the toilet pun adalah salah satu cara untuk clean the toilet, untuk bersihkan tandas. Okey, lepas tu kita pastikan sampah-sampah tu jangan buang ngata dalam tandas. Buang dalam tong sampah yang disediakan. Okay, we must always keep our school clean. Bye-bye. Okay, now homework. List 5 actions that we can do to keep the school clean. Okay, senaraikan 5 perkara yang boleh dibuat untuk memastikan sekolah bersih. Itu sahaja dari teacher. I'll see you next time. Bye-bye.